Saya akan menerangkan tentang prosedur untuk melakukan kerja ukur aras dan juga proses hitungan untuk kaedah rise and fall. Okey, dah boleh nampak saya punya slide? Nampak cik. Boleh. Alright. Okey, untuk leveling procedure, kita akan ada observation procedure, booking procedure, reduction procedure. Okey, yang ni awak kena ada kertas dan pensel untuk menyalin lah. Okey, kertas dan pensel kena sediakan. Sebab saya akan explain dua step ni, iaitu observation procedure dengan booking procedure. Reduction kalau kita sempat kita belajar sekali lah. Alright, ini adalah satu sampel loop. Okey, sampel untuk bekerja ukur aras, di mana kita ada satu benchmark A dekat situ. Okey, benchmark A. So kita pasangkan alat auto level kita, okey, dekat setup 1. Okey, pasangkan alat auto level dekat setup 1. Kemudian semak, okey, semak jarak antara setup 1 iaitu alat kita ke benchmark A tu. Okey. Dan semak juga jarak antara setup 1 dengan CP1. Pastikan awak dapat jarak yang sama untuk bacaan backside dengan bacaan foresight. Bacaan backside awak ialah daripada setup 1 ke benchmark A. Itu ialah backside. Manakala bacaan foresight, okay, bacaan foresight ialah setup 1 pergi ke CP1. Tapi ini siapa yang dah print nota yang saya bagi tu, dia dah boleh tulis sekali lah. Alright. Jadi bila saya dah siap ambil bacaan ketinggian staf dekat BMA iaitu backside, dan saya ambil bacaan foresight saya dekat CP1, saya dah boleh pindahkan alat saya pergi ke setup yang kedua. Okey, setup yang kedua. Setup yang kedua, saya akan ambil bacaan CP1 sebagai backside. Okey. Saya akan ambil bacaan CP1 sebagai backside. Manakala setup untuk foresight pula, saya akan, yang ni dia ada intermediate side. Dia ambil bacaan intermediate side, satu dia letak dekat curb dan satu dia letak dekat post. Okey, curb dalam contoh ni ialah batu yang biasanya dekat tepi jalan, dekat dalam college kita tu lah, kalau awak perasan, yang batu yang diorang cat warna hitam dan putih tu. Okey, hitam dan putih dekat tepi jalan tu. Yang itu kita panggil dia sebagai curb. Dalam kes contoh ni, dia saja ambil bacaan, dia letak staff dia dekat curb dan juga post. Post tu bukan pejabat post. Post tu adalah tiang. Okay? Awak boleh ambil mana-mana tiang ke, tiang lampu ke, tiang elektrik ke, tiang telefon kalau ada. Tapi untuk contoh ni, dia saja nak tunjukkan dia ambil dua bacaan intermediate side. Okay? Dia saja nak tunjukkan dua bacaan intermediate side. So, bacaan intermediate side kita ialah curb dan juga post. Jadi, pertama tadi kita ambil bacaan backside dahulu. Okay, dia ambil bacaan backside dahulu dekat CP1. Kemudian dia ambil bacaan curb dan juga post. Selepas dia ambil bacaan intermediate side, dia ambil bacaan foresight dekat CP2. Bacaan foresight CP2. Jadi bila dah siap, dia dah lengkap. Dia dah ambil backside, dia dah ada intermediate side, kemudian dia ada foresight. Bila dah siap tu, dia boleh pindahkan alat dia ke stesen yang seterusnya di setup yang ketiga. Okey. Jadi untuk jarak
macam tadi dekat setup 1, dia pastikan alat dia tu berada di tengah-tengah jarak antara BMA dengan CP1. Kalau contoh jarak dekat setup 1 pergi benchmark A, jarak dia 15 meter. Jadi untuk CP1 punya jarak pun dia kena pastikan 15 meter juga jarak dia. Bila dia pindah dekat setup yang kedua, masih lagi dia ambil jarak yang sama antara CP1 dan CP2. Dia masih lagi maintain jarak 15 meter pergi ke CP1 dan jarak 15 meter pergi ke CP2. Manakala untuk bacaan intermediate side, iaitu curb dan juga post ataupun tiang lampu, dia tak ambil bacaan jarak. Okay? Dia tak ambil bacaan jarak tu. Dia just terus letakkan staff dia dekat curb dan terus letakkan staff dia dekat tiang lampu. Okay? Untuk bacaan intermediate side, awak tak perlu ambil bacaan jarak dia. Awak hanya perlu ambil jarak antara backside dan juga foreside. Pastikan jarak dia sama. Kalau 15 meter pergi ke CP1, 15 meter pergi ke CP2. Kemudian dah siap, dia pindah ke setup yang ketiga. Masih lagi dia ambil bacaan jarak antara setup 3 pergi ke CP2. Kemudian dah siap tu, katakan jarak masih lagi 15 meter, dia ambil bacaan ketinggian staff. Okay, dia ambil bacaan ketinggian staff. Dia baca CP2 sebagai backside. Kemudian dia ambil satu lagi bacaan dekat curb sebagai intermediate side. Kemudian dia baca CP3 sebagai foreside. Okay. Next. Dah siap ambil bacaan ketinggian staff dekat CP3. Dia pindahkan alat pergi ke setup yang keempat. Okay. Staff dekat CP3 akan dipusingkan untuk menghadap alat di setup yang keempat. Okay. Staff dekat CP tu dia tak bergerak. Dan daripada alat baca backside dekat CP3 dan akhirnya dia tutup dekat benchmark A balik. Okey. Dekat sini yang dimasukkan dengan sample loop. Maksudnya dia buat satu pusingan. Okey, dia buat satu pusingan. Dia start daripada benchmark A dekat setup 1 dan dia akhir dengan setup 4 dekat benchmark A juga. Okey. Setakat ni ada siapa-siapa yang tak faham boleh tanya saya soalan. Encik, yang untuk IS tu dia cari untuk apa? Kalau tak cari boleh ke? Kalau tak cari boleh. Okey, kalau tak cari boleh. Tapi digalakkan ambil. Sebab andai kata jarak antara ataupun awak punya loop tu sangat besar. Okey. Katakan dekat setup 2 tu awak buat kerja betul. Awak ambil curb betul, awak ambil post betul. Tapi bila awak pindahkan alat pergi ke setup 3, awak dah tiba-tiba rasa macam confused. Dah start tu. Lepas tu kawan awak pun dah keluarkan fatwa-fatwa yang fahaman dia. Okey. Awak pun kata, tak apa, okey, kita buat je. Tapi apa yang berlaku adalah salah. Okey, bila berlaku kesalahan tu, awak tak perlu ulang balik dekat benchmark A. Okey. Awak tak perlu ulang balik dekat benchmark A. Awak boleh ambil bacaan awak start daripada curb ke, post ke ataupun CP2 tu. Itu orang kata kelebihannya kalau kita buat intermediate side. Untuk tujuan awak punya kerja amali pula, bacaan intermediate side awak tu adalah paku yang awak kena pick up mungkin dalam 4 paku ataupun ke 5 paku. Nanti saya akan tunjukkan lah. So, bacaan intermediate side awak tu adalah bacaan di atas paku nanti. Okay. Alright. Ada lagi soalan? Alright. Tak ada soalan, saya proceed. Ini cara untuk merekod data pula. Okay, tadi prosedur.
Okay, tadi saya tunjukkan prosedur, tapi jangan risau, prosedur tu pun akan tunjuk pada gambar sebelah kiri juga, dan gambar sebelah kanan adalah cara nak merekod borang dari data awak ke dalam borang. So borang ni saya buat ringkas lah. Dalam borang yang saya akan beri nanti, awak kena buat dia punya jadual tu lagi banyak, ada benda-benda lain lagi. Okay, alright, masih lagi contoh yang sama. Alat diletakkan setup 1. Okay, alat diletakkan dekat setup 1 dan dia ambil bacaan backside. Okay, bacaan backside yang pertama. Jadi bila dia baca dekat staf, ketinggian dia adalah 1.32. Okey, ni adalah contoh saja. Bacaan yang diambil adalah 2 titik perpuluhan, tapi dalam kes awak nanti awak kena buat dalam 3 titik perpuluhan. Alright, bila dah baca backside, okey, dia tulis dekat kolom benchmark A tu, okey, point yang dia ambil itu adalah backside dia. Kemudian dia terus baca CP1 sebagai foresight. Okay, CP1 sebagai foresight. Jadi dia tuliskan bacaan ketinggian staf dia tu iaitu 3.98. Jadi dia tulis dekat row ataupun barisan yang kedua. Okay, dia tulis dekat barisan yang kedua. Jadi bacaan pertama awak tu, barisan yang pertama hanya ada backside sahaja. Okay, 1.32. Untuk intermediate side tak ada sebab dia memang tak ambil bacaan intermediate side. Dan foresight kita tak tulis dekat ruangan benchmark A tu, kita tulis dekat bawah CP1. Okey, CP1. Dah siap, dia pindahkan alat dekat setup yang kedua. Okey, letakkan alat dekat setup yang kedua. Jadi staf dekat CP1 dia tak bergerak, yang bergerak hanyalah alat auto level tu dan juga staf dekat benchmark A tu. Okay. Staf dekat benchmark A tu. Staf dekat benchmark A dia akan letak dekat curb ataupun post sebab CP1 ada staf, dan staf dekat CP1 tu dia tak bergerak selagi kita belum ambil bacaan backside. So bila alat dah siap set dekat bubble dia tu, bubble tu dah okey, dia ambil bacaan backside yang kedua. Okey, backside yang kedua dekat CP1. Jadi bila kita ada bacaan pertama foresight, kalau awak tengok dekat jadual tu 398 akan menjadi bacaan foresight. Okey, 398 akan jadi bacaan foresight pada mulanya. Bila alat dipindahkan ke setup 2, kita akan baca CP1. Okey, CP1 sebagai backside pula, iaitu 2.56. Okey, 2.56. Kat sini je dia akan nampak ada satu data yang ada bacaan backside dengan foresight. Okey, yang 1.32 tu dia tunggal, dia single je kat situ. Yang dua ruang kosong tu kita tak tulis apa-apa. Next, ambil bacaan curve sebagai intermediate side. Dia dapat ketinggian 1.25 dan dia baca intermediate yang kedua iaitu post. Okay, intermediate yang kedua iaitu post yang lampu. Dia dapat bacaan 3.65. Okay, 3.65. Next, dia baca CP2 sebagai foresight. Okay, foresight yang kedua. Alright, dah dapat 0.67. Jadi untuk setup yang kedua ni, cara kita rekod data tu macam bentuk turun tangga lah. Okay, kita ada bacaan backside yang pertama 2.56 dan kita turun satu lagi baris ke bawah, kita letakkan bacaan ketinggian staf dekat curve
1.25. Dan kita ambil bacaan intermediate side yang kedua dekat post, kita dapat 3.65. Kita turun ke bawah saja. Okey, ruangan ni sepatutnya dia akan ada intermediate side punya bacaan saja. Dia tak ada backside kiri, dia tak ada foresight sebelah kanan tu. Ruangan tu memang perlu dikosongkan. Next, bila dia dah baca intermediate side, dia turun ke bawah lagi untuk isi ruangan foresight, iaitu CP2. Okey, dia tulis dia dapat 0.67. Okey, so far ada siapa yang tak faham? Boleh tanya soalan. Encik, yang curve tu ambil yang terdekat dia. Dalam kes contoh ni dia ambil yang terdekat lah. Tapi tak kisah mana awak nak ambil, baca dekat ke jauh ke, asalkan awak boleh ingat dekat mana curve yang awak ambil tu. So awak boleh buat marking lah, awak boleh gunakan batu ke, ranting kayu ke, letak dekat kawasan yang awak boleh ingat. Sebab curb kan, yelah, curb kan sepanjang jalan tu dia ada kan, nanti awak akan confuse lah curb yang mana nanti kan, kita letak yang mana. So kadang-kadang kita tinggalkan remark tu di atas jalan, maksudnya kita letakkan batu ke, kita letakkan ranting kayu ke, kadang-kadang saya letakkan alat tulis ke, tapi nanti terlupa pula alat tulis kan. So kadang-kadang saya letak tu je lah, batu ke, ranting ke, benda-benda yang saya boleh cam lah. Okey, ada lagi soalan? Ada. Alright, saya continue. Okey, dia dah siap ambil bacaan foresight iaitu 0.67. Jadi, dia pindahkan alat pergi ke setup yang ketiga. Okey, letakkan alat dia dekat setup yang ketiga. Dan dia ambil bacaan CP2. Okey, dia ambil bacaan CP2 sebagai backside. Okey. Staff dekat CP2 tadi masa dekat setup 2 dia tak bergerak lah. So dia hanya pusingkan staff dia tu menghadap ke setup 3 pula. Dia pandangkan staff dia tu pergi ke arah alat dekat setup 3. Masih lagi maintain jarak yang sama lagi lah, iaitu 15 meter. Okey, 15 meter. Dan dia ambil bacaan ketinggian staff dekat CP2 tu. Jadi kalau tadi foresight kita dapat 0.67 dekat CP2. Sekarang bila dia duduk alat dekat setup yang ketiga, dia baca balik CP2 tu, dia dapat ketinggian staff dia tu 3.49. Okay. So ada perbezaan ketinggian lah kat situ. Mungkin dekat setup 2 tu rendah, jadi dia akan baca foresight tu tinggi. Setup 2 tu tempat tu tinggi, dia baca staff dalam keadaan rendah 0.67. Tapi bila dia pindah dekat setup yang ketiga, dia baca CP2 tu dapat 3 meter. Okey, 3.49. Dan dah siap backside, dia ambil satu lagi bacaan sebagai intermediate side. Dia letakkan staff. Kalau contoh tadi dia dah letakkan staff dekat CP2, staff dekat CP2 tu dah boleh gerak ke curb. Manakala satu lagi staff maintain dekat CP3 sebab belum baca lagi. So curb dia dapat bacaan 2.58. Okay, masih lagi ruangan backside kiri kosong, ruangan foresight kanan tu pun kosong. Hanya ada bacaan intermediate side saja. Dia dapat 2.58. Dah siap dengan tu, dia baca CP3 sebagai foresight. Okay, dia baca CP3 sebagai foresight. Ini nampak lebih kepada turun tangga tu lah. Okay, 349 backside, lepas tu 2.58 intermediate side, dan turun bawah lagi bacaan foresight. Okay, 1.54. Dan dipindahkan alat dia daripada setup 3 pergi ke setup 4. Okay, setup 3 pergi ke setup 4. Staff dekat CP3 dipusingkan menghadap alat di setup 4. Dia tak
tak diangkat lah. So staff yang berada dekat curb tu dah boleh gerak pergi ke benchmark A. Jadi bila dia dah siapkan laraskan alat tu, dia dah betulkan bubble berada kat tengah-tengah, dia baca CP3 sebagai backside. Dia dapat bacaan 2.64. Kemudian dia terus tutup ke benchmark A. Dia dapat bacaan 3.79. Alright. Dah siap kerja dia. Lepas tu kebiasaannya student macam ni lah. Dia dah siap rekod data, dia kata, "Cik, kerja dah siap." Dia kata, kerja dah siap. Okay. Apa yang nextnya adalah kiraan. Okay. Bila dah siap kerja, awak kena kira. Untuk mengira, kita ada dua kaedah. Okay, kita ada dua kaedah. Satu, rise and fall method. Iaitu dalam bahasa Melayu dia adalah kaedah naik dan juga turun. Satu lagi, height of collimation. Tinggi garis kolimatan dalam bahasa Melayu dia. Okay, pelik sikit lah. Tinggi garis kalimatan. Apa maksud collimation tu? Ada lah. Okay, kita ada dua kaedah untuk memproses data leveling kita. Okay, saya akan ajar tentang rise and fall method. Masih lagi gunakan data yang sama seperti contoh tadi. Di sini ialah bacaan dan juga data dia. Di mana benchmark A dalam contoh ni, dalam contoh ni benchmark A ialah 50 meter. Okey, benchmark A ketinggian dia tu 50 meter. So, tidak semua tempat akan bagi nilai benchmark A tu sebagai 50 meter. So, lain tempat akan ada lain nilai reduce level dia. Okey. Dan kelakarnya kadang-kadang bila saya buat test untuk buat kiraan, student akan guna juga nilai 50 tu. Walaupun saya dah bagi nilai benchmark tu berbeza. Saya tak tahu kenapa. Dia betul-betul nampaknya betul-betul lah dia study slide ni je. Itu dia jadi. Dia hafal nombor. Sampaikan benchmark A tu pun dia hafal. So, kata sebagai peringatan nilai benchmark akan sentiasa berubah-ubah. Okey, mengikut tempat. Alright, untuk contoh ni, nilai benchmark dia ialah 50. So, apa yang dia buat adalah, dia ambil nilai backside yang pertama, 1.32. Dia tolakkan dengan foresight. Okey, dia tolakkan dengan foresight. Ni saya kena menconting. Okey, jap. Okey, merah. Pen. Okey, 1.32 tolak 3.98. Dia akan dapat nilai negatif. Okey. Dia akan dapat nilai negatif. Dan apa yang dia tulis adalah untuk nilai rise, nilai dia adalah positif. Positif. Kalau awak dapat negatif, awak tulis dekat fall. Okey. Kalau awak dapat negatif, awak tulis dekat fall. Dan itulah maksud rise and fall. Rise macam bangun, bila kita bangun kita positif. Bila fall, kalau kita terjatuh, kita negatif. Senang nak ingat. Jadi dia dah dapat 1.32 ni. Okey, 1.32 dia tolakkan dengan 3.98. Dapat negatif, dia tulis dekat ruangan fall. Okey. Dia ambil nilai 50. Okey. 50 disebabkan dia negatif.
Okey. Disebabkan 50 ni nilai benchmark A. So 50 tolak dengan 2.66. Okey. Kat sini kat ruangan ni dia tak payah tulis negatif pun. Dia perlu ingat bahawa fall tu adalah negatif. Kalau awak tulis negatif, nanti awak akan confuse. Maksudnya awak akan jadi berlaku je kiraan macam ni. Maksudnya 50 tolak dalam kurungan negatif 2.66. So nanti dia akan jadi 50 tambah 2.66. Saya tak nak macam tu. Okey, sebab tu awak akan jadi kesilapan. Dia akan negatif-negatif, dia akan jadi positif. Tak boleh macam tu. Awak biarkan saja ruangan ni tanpa ada nilai negatif. Dengan syarat awak faham fall tu adalah negatif. Manakala rise ialah positif. Jadi 50 tolak dengan 2.66 dia dapat 47.34. Okey, so far ada siapa-siapa yang tak faham? Faham. Alright, faham eh? Alright, next. Apa yang dia buat adalah saya kena tulis. Pen. Okey, pen. Mula-mula backside tolak foresight. Okay, backside tolak foresight. Untuk yang kiraan seterusnya, okay, yang seterusnya kita ada backside. Okay, backside tolak dengan intermediate. Dia akan dapat positif, dia tulis dekat rise. Okay, dapat positif, dia tulis dekat rise. So dia dapat positif 1.31. Jadi dia gunakan ini saya tulis lah. Ni dan 47 awak kena gunakan RL yang terkini. Okay, bukan 50 lagi. Sebab kita ada reduce level yang baru 47.34. Okay. Okay, kat sini dia tolak ke dia tambah? 47.34 ni. Tambah. Okay. Alright, bagus. Dia tambah. Sebab apa dia tambah? Sebab dia positif. Sebab dia positif. Alright, bagus. So, dia dapat 48. Okay, dia dapat 48. Alright, sekarang kita dah ada dua. Backside tolak intermediate side. Okay, backside tolak intermediate side. Kemudian sekarang kita ada yang ketiga, intermediate side tolak intermediate side. Okay, IS. IS tolak IS. Okay, tadi kita ada backside tolak foresight. Pertama. Yang kedua kita ada backside tolak IS. Dan yang ketiga kita ada IS tolak IS. So 1.25 tolakkan dengan 3.65 dan kita dapat 2.4. Jadi gunakan RL yang terkini. Gunakan RL yang terkini 48.65 tolak 2.40, kita akan dapat 46.25. Okay. Next. Kita ada intermediate side tolak intermediate foresight. Okay. Saya tulis lagi. Satu, kita ada backside tolak foresight. Dan kita ada backside tolak intermediate side. Dan yang ketiga kita ada intermediate side tolak intermediate side.
Yang keempat, intermediate side tolak foresight. Okay. Jadi intermediate side 3.65. Kita tolakkan dengan 0.67. Kita dapat rise 2.98. Jadi 46 tambah ke tolak ni? Tambah. Tolak. Oh, Tambah. Buat the rise. kawan dengar tu. Ada orang kata penyokong tolak ni. Okey, 46 tambah 2.98 sebab sini positif. Okey, rise ni positif. Dia tambah, dia dapat 49. Okey, 49.23. Alright, next slide. Masih lagi gunakan konsep yang sama. Backside tolak intermediate. Okey, backside tolak intermediate. Kita dapat rise 0.91. Gunakan RL yang terkini 49.23 tambah 0.91. Kita dapat 50.14. Okey, 349 tolak 258. Kita dapat 0.91. 49.23 tolak tambah 0.91. Kita dapat 50.14. Okey, next. Intermediate tolak foresight. Okey, intermediate tolak foresight. Tapi tiba-tiba ada soalan, cik, asal intermediate tak tolak dengan backside? Siapa boleh jawab? Ini siapa boleh jawab? Kenapa Kira intermediate? dia ikut pergerakan kita buat setup tadi. Betul. Okey. Masa kita punya setup CP3 tadi, kita ambil backside yang pertama, kemudian kita ambil intermediate dan kita akhir sekali dengan foresight. Sebab tu lah back intermediate kena tolak dengan foresight tu. Okey. Jadi 258 tolak 1.54, kita dapat 1.04 dan 50.14 tolakkan dengan tolakkan dengan 1.04, kita dapat 51.18. Okey. Dan next, akhirnya kita ada 2.64 tolakkan dengan foresight 3.79, kita dapat fall 1.15. Jadi 51.18 tolakkan dengan 1.15, kita dapat 50.03. Teruskan kita punya bacaan. RL semua dah ada nilai dah. Ini yang orang kata bagusnya kita buat leveling. Mula-mula kita ada nilai benchmark A je. Kita ada nilai 50 meter. Bila kita buat kerja leveling, kita boleh tahu nilai aras dekat kawasan kerja kita tu. Okey. Okey, seterusnya. Apa yang dia buat adalah yang ini. Yang ni apa? Siapa tahu? Ini maksud dia apa? Jumlah. Okey. Dia jumlahkan backside. Tambah saja. 1.32 tambah 2.56 tambah 3.49 tambah 2.64. Dia dapat 10.01. Kemudian foresight pula. Foresight pun sama. Foresight dia 3.98. 3.98. Alamak, iris. Okey. 3.98 tambahkan dengan 0.67 dan tambahkan dengan 1.54 dan tambahkan 3.79, dia dapat 9.98.
Okey. Dan awak boleh jumlahkan. Okey. Yang ini dia tu. Ini dia dapatkan beza. Itu 10.01 tolakkan dengan 9.98. Okey, tolak dia dapat 0.03. Okey, dia dapat jumlah backside, jumlah foresight. Okey. Mana saya punya pen ni? Jumlah backside tolak jumlah foresight. Alright. So, next. Apa yang dia buat adalah dia jumlahkan rise, jumlahkan fall. 1.31 tambah 2.98 dan 298 tambah 0.91 dan 0.91 tambah 1.04. Dia akan dapat 6.24. Dan dijumlahkan fall. 2.66 tambah 2.40 dan terus tambah fall lagi satu iaitu 1.15. Dia dapat 6.21. Dan kena tulis. Mana nak tulis ni? Jumlah rise, jumlah fall dan awak tolakkan pula. Okey. Jumlah rise tolak jumlah fall, awak akan dapat 0.03. Okey. Next, kita akan buat ini. Okey, ini pun apa yang jadi adalah mana pen. Okey. RL akhir tolak RL awal. Okey, di mana 50.03 tolak 50.00, saya akan dapat 0.03. Okey. RL akhir tolak RL awal. So, ini yang dipanggilkan sebagai arithmetic check. Okay, arithmetic check di mana kita semak jumlah backside tolak jumlah foresight dan kita buat jumlah rise tolak jumlah fall dan kita buat satu lagi RL akhir tolak RL awal dan nilai dia masih sepatutnya kena sama. Okey, semuanya kena sama. Dia kena dapat nilai yang sama. 0.03, 0.03, 0.03. Jadi, akan ada satu persoalan. Okey. Cik, saya buat jumlah backside tolak jumlah foresight. Dia tak sama yang ini, bacaan yang ini tak sama dengan bacaan yang sini. Rise tolak fall. Okey, rise tolak fall. Tapi RL akhir dengan RL awal dapat pula sama nombor. Yang sini pula salah. Okey. Kalau berlakunya situasi macam tu, kedua bacaan ni kita boleh ragui. Okey. Bacaan rise dengan jumlah rise ni dengan fall ni kita boleh ragukan dia. Maksudnya, betul ke? Okey. Yang ini pun kita boleh ragu juga kalau awak kata dia sama. Walaupun dia sama, okey. Kenapa dia sama? Sebab bila awak jumlahkan rise, awak jumlahkan fall, memang awak akan dapat nilai yang ni. Dia akan nilai dapat 0.03 sini. Tapi nilai RL ni, dia akan ikut nilai rise dan fall awak ni. Okay, 2.66, 1.31, 2.4, 298, 091, 1.04, 1.15. Jadi,
mestilah dia akan dapat sama dengan jumlah rise tolak jumlah fall. Akan tapi kunci dia adalah pada ni. Backside tolak foresight, jumlah backside tolak jumlah foresight. Sebabnya adalah yang ini aktiviti dia awak jumlahkan dan tolak. Dia daripada awal lagi dia dah orang kata, alah, tak ada apa-apa. Ni data yang kita rekod daripada site lah. Kita buat kerja amali tu. Inilah data kita. Yang rise dengan fall ni hasil daripada kita dah proses. Maksudnya backside tolak foresight dapat berapa. Backside tolak intermediate side dapat berapa. Intermediate side tolak intermediate side kita dapat berapa. Yang ni kita dah, maksudnya kita dah proses. Okay? Kita dah proses data ni. Tapi untuk yang backside dengan foresight ni adalah data, orang kata raw data lah. Data mentah yang kita collect daripada site tu. Jadi, yang inilah sepatutnya betul. 0.03 yang kat sini, arithmetic check kat sini, yang ini yang betul sebenarnya. Sedangkan yang dua tadi salah. Okay, ini pun sama juga. Yang ini pun datang daripada nilai yang kita proses daripada rise dengan fall tadi. Okay. Ini yang saya katakan sebagai silap mata. Dalam survey ni itu je lah, dia ada silap mata. Silap matanya adalah kita dah dapatkan nilai backside dekat sini. Tapi bila kita start proses data kat sini, kita dah start buat salah. Maksudnya awak mungkin akan ambil backside tolak foresight ke, awak pergi tambah backside tambah foresight. Lepas tu tulis dapat rise. Lepas tu kat sini pula awak buat 2.56 tolak 125 dah betul. Tapi yang bawah ni awak tak ambil 1.25 tolak 365, tapi sepatutnya awak pula buat ambil nilai 2.56 tolak dengan 3.65. Itu dah salah step. Okey, dah salah step. Jadi awak ambil 256 tolak 365, tulis jawapan berapa. Lepas tu yang kat sini pula 0.67 ni awak tak ambil daripada 3.65. Awak ambil lagi backside. Backside tolak dengan foresight. Terus awak lupakan intermediate side ni. Jadi itu pun dah salah prosedur. Dia akan bagi nilai yang salah dekat kawasan rise dengan fall. Dan seterusnya dia akan salah dekat bacaan reduce level tu. Okay. Jadi yang menyedihkan tentang pemproses data untuk leveling ni adalah jika awal-awal lagi dah salah, maka dia akan bagi kesan terhadap semua bacaan data awak tu. Jadi kalau starting awak ambil data 2.56 ni pun sebenarnya dah salah. Dia akan bagi kesan dekat rise dengan fall. Dia akan bagi kesan dekat RL. Dan seterusnya kat sini pun awak tak akan dapat nilai yang sama. Okay. Boleh faham Faham. Alright. So next. Okay. Yang ini dia ada step lagi. Okay. Dia ada step kiraan dia lagi. Tapi yang membezakan rise and fall dengan HOC iaitu height of collimation adalah daripada jadual ni. Okay. Jadual ni berbeza sebab dia ada untuk rise and fall dia ada kolom untuk rise, fall. Tapi untuk HOC dia tak ada nilai tu, dia tak ada nilai rise fall, dia terus HOC. So kita akan gunakan contoh yang sama